Okey, inilah borang kiraan merit yang pelajar-pelajar boleh download daripada Facebook Hala Tuju Pendidikan Selepas SPM. Borang ini memudahkan kaedah pengiraan merit yang mana pelajar kena buat secara manual, di mana melalui langkah-langkah pengiraan tu pelajar akan jadi lebih faham tentang macam mana merit dikira. Katakanlah di sini ada ruang untuk pelajar isikan keputusan pencapaian SPM, ataupun pelajar boleh gunakan keputusan peperiksaan yang terkini yang pelajar perolehi. Katakanlah untuk pelajar ini, bahasa Malaysia dia dapat A, okey, bahasa Inggeris dapat C, kata sejarah dapat B, matematik dia dapat B+. Katakanlah ini pelajar aliran sains, lalu pelajar ni mengambil matematik tambahan. Okey. Dan matematik tambahan dia dapat B+. Dia juga ambil mata pelajaran fizik, okey, kimia, biologi dan pendidikan Islam. Untuk mata pelajaran fizik, pelajar ni dapat A, kata kimia dia dapat B+, biologi dapat B+, pendidikan Islam dapat A. Kalau nak kira balik, pelajar dapat 1, 2, 3A. Okey, 3A. Untuk pelajar aliran sains, mata-mata pelajaran merit dia adalah matematik. Saya dah tandakan dalam ruang ni, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi atau mata pelajaran lain yang gantikan biologi. Jadi kita isi balik dekat sini. Matematik, pelajar ni dapat B+, dan kita rujuk di atas ni B+, markah merit dia 12. Matematik tambahan B+, dia dapat 12. Fizik, okay. A, kimia B+, dan biologi B+. Okey, so A tengok dekat atas ni, markah merit 16, B+, 12, 12. Kalau kita jumlahkan semua sekali ni, 48, 58, 64. Okey. Dan 3 mata pelajaran terbaik lain. Kita boleh pilih mana-mana 3 selain pada 5 yang dah kita pilih dekat atas ni. Okey. So pelajar ni 5 mata terbaik, 3 mata terbaik lain dia ialah Bahasa Melayu. Okey, pelajar dapat A, markah merit A 16, Pendidikan Islam A 16, dan satu lagi. Kita boleh pilih mana-mana satu, okey. So antara B dengan B+, B lebih tinggi sejarah. So dapat B, dan markah merit untuk sejarah B 10. Jumlah sini 30, 42. Okey, markah core curriculum untuk simulasi pengiraan merit. Biasanya saya cadangkan pelajar untuk tidak letak tinggi sangat markah merit, cuma letak lebih kurang 7.00. Jadi kita pindahkan jumlah ni, 64 bagi dengan 90, 90 dapat 64. 42, kita letak sini 42, 3 mata baik lain, 42 bagi dengan 54 dapat 30. So 42 bagi 54 darab dengan 30. Pelajar ni akan dapat 23.333. Saya gunakan 3 titik perpuluhan sebab saya jangka dalam komputer UPU, oleh kerana guna komputer, had titik perpuluhan tu tidak ada had ya. Dia mungkin boleh sampai 10 titik perpuluhan. Okey, kita pindahkan balik jumlah dekat sini, 64.000 ni, okey, campur dengan 23.333 bagi dengan 120 dapat 90. So bila kita kira balik, 64 campur dengan 23.333 sama dengan 87.333 bagi dengan 120. Saya bahagi dulu sebab ini kurungan besar ya. Saya dapat 0.7277 darab dengan 90. Maka pelajar ni dapat 65.499. Okey, markah kurikulum dia 7 campur dengan 7, maka dapatlah markah merit dia 72.499 ataupun kita boleh sebut sebagai 72.500. Itulah jumlah markah merit pelajar ini, okey. So tak susah nak buat kiraan ya. Kita setaraikan mata pelajaran kita ambil, grade, dan kita
kita seraikan. Di sini ada panduan, dah ada panduan dekat atas ni. Okey, di mana untuk pelajaran sains, 5 mata utama merit dia ialah matematik, merit tambahan, fizik, kimia, biologi atau mata pelajaran negatif biologi. Mana untuk pelajaran sastra, 5 mata pelajaran utama dia ialah bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam, satu subjek agama. Dan ini nilai merit dia. Kalau A plus 18, A 16, A minus 14, seterusnya sampailah G kosong. Dan bila kita kira, kita dapat macam ni. Apa yang penting bila pelajar dapat kira merit macam ni, contohnya pelajar buat kiraan merit untuk peperiksaan pertengahan tahun. Jadi pelajar tahu markah merit yang didapat untuk peperiksaan tengah tahun adalah 72%, 70.5%. Bermakna markah merit ni mungkin tak selamat lagi untuk dia mencerahkan peluang dia untuk mendapat tempat, dan dia boleh perbaiki lagi. Biasanya kalau kita pelajar ni boleh perbaiki, contohnya dengan mendapat grade yang lebih baik dalam mata-mata pelajaran yang dia dapat grade rendah. Contohnya mata-mata pelajaran sains tulis ni, katakanlah pelajar ni boleh naikkan lagi grade dia untuk peperiksaan akhir sebenar SPM dengan mendapat grade A. Saya tandakan dengan warna merah, grade A. Okey, dan merit tambahan, okey, kita kekallah B+. Okey. Dan bahasa Inggeris kita dapat mungkin, tapi tidak menjaskan apa-apa, mungkin sejarah dia akan dapat A juga. Jadi bila kita dah ubah buat unjuran macam ni, kita boleh buat jangkaan. So matematik B+ kekal, matematik tambahan B+ pun kekal, fizik A kekal, kimia dan biologi naik jadi A. Okey, A, dan bila jadi A dia dah jadi 16. So ada perbezaan dekat situ. Okey, ada perbezaan di sini. Perbezaan dia adalah 8. So bila 64 campur dengan 8 dah jadi 74 dekat sini. Okey. Dan di sini juga bahasa Melayu kekal A, pendidikan Islam A, tapi sejarah dapat A. So bila sejarah dapat A dan perubahan dia adalah 16 ini. So perbezaan 6 markah, jumlah sini 48. Okey, jumlah 48. Jadi bila kita kira balik, yang sini dah jadi 74, yang sini jadi 48. Okey, dan 48 ni kalau kita jadikan dia kepada per 30, 48 bahagi dengan 54 darab dengan 30, ada bezaan situ 26. Okey, so beza sini. Okey, dah jadi 74 dan sini dah jadi 74.00 dan sini jadi 26.666. Okey, 26.666. Dan bila kita kira semula, 74 campur dengan 26.666, okey, dan dibahagi dengan 120, dia akan dapat 0.8388 darab dengan 90, dia akan dapat 75 dekat sini, 499 juga. Okey, campur dengan kokurikulum di 7, maka markah merit jadi 82, 80.5. Okey, kita lihat sini. Sekiranya dapat perbaiki, pelajar yang dapat perbaiki pencapaian dalam 3 mata pelajaran ni, dia dah berubah daripada 75. Okey, daripada 75 yang dapat ni asal pada peperiksaan tengah tahun mungkin, dan dia mungkin akan dapat markah merit lebih tinggi dalam peperiksaan sebenar SPM, iaitu 82. Dengan markah merit 82 ni, peluang dia sangat cerah untuk dapat peluang melanjutkan pelajaran ke program-program asasi di Universiti Terbuka seperti Universiti Malaya, UiTM dan sebagainya. So itu beza dia. Jadi itulah pentingnya kalau pelajar dapat kiraan merit lebih awal dan dapat faham, dapat tahu apa perancangan seterusnya. Dalam borang ni biasa saya gunakan untuk pelajar lepasan SPM. Okey, jadi kita senaraikan program yang dia nak masuk dan kita tandakan markah merit, purata markah merit program-program yang di mana pelajar berjaya dapat masuk sebelum ni, supaya kita buat bandingan antara markah merit yang pelajar capai dengan markah merit untuk program-program tersebut. Okey, so harap benda ni dapat jadi panduan yang terbaik untuk para pelajar semua. Borang ni boleh download daripada Facebook saya, facebook.com/groups hala 7, dan pergi dekat files. Dalam files ada borang. Borang tu ada 2 saiz, satu saiz A4 dan satu saiz A5. So pelajar boleh download dan print dan boleh guna. Saya buat yang A4 ni, kita boleh gunakan 2 muka surat ya. So saya ada 2, jadi kita boleh guna kira 2-3 kali. Okey, jadi pelajar boleh buat simulasi sendiri macam mana nak kira. Jadi pelajar pun boleh lah memudahkan pelajar untuk set target. Contohnya pelajar ni dah set target nak ubah grade-grade 2 mata pelajaran ni. Okey, so harap dapat jadi panduan yang sebaiknya untuk para pelajar semua. Okey.